Ungkapan puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk dan juga makna yang disampaikan, yang mana makna sebagai bukti puisi baik jika terdapat makna yang mendalam dengan mendatangkan segala unsur bahasa. Ciri-ciri puisi. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama puisi lama, lalu yang kedua puisi baru. Untuk memahami lebih dalam mengenai puisi lama dan puisi baru, mari kita simak video berikut ini ya. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kata dalam satu baris. Yang kedua, jumlah baris dalam satu bait. Yang ketiga, persajakan atau rima. Yang keempat, banyak suku kata di tiap baris. Yang kelima, irama. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, tadi ketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut, sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, ataupun rima. Kedua, puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan, yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Kedua, persajakan akhir yang teratur. Ketiga, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Keempat, umumnya puisi empat seuntai. Kelima, setiap baris atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Keenam, tiap gatranya terdiri dari dua kata, pada umumnya 4-5 suku kata. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Yang kedua, puisi lirik. Yang ketiga, puisi deskriptif. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Lalu yang kedua, puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni elegi, ode, dan serenade. Yang pertama, elegi, ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Yang kedua, serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga, ode, ialah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang ketiga, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satirik dan puisi yang bersifat kritik sosial. Yang pertama, satire. Satire ialah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Lalu yang kedua, kritik sosial. Puisi kritik sosial ialah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyair ini juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal. Unsur-unsur dalam puisi. Ada dua unsur yang membangun suatu puisi, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi ialah diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Lalu yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun
Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi ialah aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Berikutnya struktur dalam puisi ada dua, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama, struktur batin. Struktur batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal seperti tema, rasa, nada, dan tujuan. Yang kedua, struktur fisik. Struktur fisik suatu puisi bisa disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal berikut ini: perwajaan puisi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu materi kita hari ini mengenai puisi ya. Semoga dapat berguna dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.